Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, sementara tunggu kawan kamu yang lain. Okey, Ustazah nak refresh balik pelajaran kita minggu lepas. Ingat tak? Tajuk apa? Tajuk apa Ustazah ajar minggu lepas? Akhlak. Akhlak bekerja. Akhlak. Subjek akhlak. Lepas tu? Tajuk yang Adab pertama apa? bekerja. Adab ketika? Ketika? Bekerja. Bekerja, yes. Adab ketika bekerja. Okey. Ustazah ada bagi kerja dekat dalam Google Classroom tapi tak nampak pun yang hantar. Susah ke? Susah. Okey. Nanti siapkan yang tu Boleh? Siapkan nanti buka yang dekat dalam Google Classroom tu. Ustazah tulis latihan akhlak. Kamu boleh tekan dekat situ. Okey PDF pun Ustazah ada bagi. Jadinya nak refer jawapan boleh buka PDF. Okey. Okey. Apakah pengertian bekerja? Apa yang kamu tahu tentang bekerja? Saya ada cerita dah. Okey. Bekerja tu apa sebenarnya? Apa yang kamu faham tentang bekerja? Bekerja ialah mencari Rezeki. mencari rezeki. Okey, yang tu yang kamu tahu. Okey. Dalam mencari rezeki kita kena terapkan cara-cara Rasulullah bekerja. Okey, Rasulullah bekerja dengan apa? Dengan sabar, dengan amanah, tidak tidak curi tulang. Tahu tak curi tulang macam mana? Curi tulang. Dia buat dia kerja sambil lewa sahaja. Kerja nantilah buat, tak payah buat lah. Nantilah buat, tak payahlah buat sekarang. Macam tu. Okey. Boleh? Itu adalah pengertian bekerja ataupun maksud bekerja. Kita kena bekerja terapkan cara-cara Rasulullah sebab bekerja adalah satu ibadah. Okey, satu ibadah. Dan kalau kita bekerja kerana Allah, kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apakah adab-adab bekerja? Okey, adab-adab bekerja ni yang Ustazah bagi latihan dekat kamu. Okey, tulis 5 adab bekerja. Okey, Ustazah ulang balik Okey, adab kerja. Yang pertama adalah niat mencari rezeki kerana Allah. Nombor 2, memulakan pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu menutup aurat dan berpakaian kemas, ceria dan mesra, menepati masa, bersifat amanah, tekun, redha dan ikhlas. Yang ni yang Ustazah cakap tadi. Kita kena terapkan cara Rasulullah dengan amanah, tekun dalam membuat pekerjaan. Okey, melaksanakan ibadah wajib. Ibadah wajib. Apa ibadah wajib yang kamu tahu? Ibadah wajib apa? Okey, dalam seharian kamu buat apa ibadah wajib?
Tak buat? Buat ke tak? Solat. Yes, solat lagi. Okay, yang tu yang setiap hari kita buat kan, ibadah wajib. Kalau yang sebulan sekali, kita berpuasa, membayar zakat, menunaikan haji, mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, lepas kita buat melaksanakan pekerjaan itu, kita mestilah berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita kerja juga, tapi kita kena berdoa dan tawakal. Okey, seterusnya kita masuk kepada jenis-jenis pekerjaan. Okey, pekerjaan ada 2, pekerjaan halal dengan haram. Okey, yang saya cerita hari tu kan. Okey, contoh pekerjaan halal, nelayan, jurulatera, guru dan sebagainya. Okey, kita tengok pekerjaan haram. Ada juga pekerjaan haram. Bahan, pengedar dadah, pencuri, penjual arak, kaki pukul. Okey, ini adalah antaranya. Banyak lagi pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Okey, hikmah mengamalkan adab bekerja. Okey, bila kita bekerja, kita terapkan adab-adab bekerja dalam kehidupan seharian kita. Apa yang kita dapat? Okey, yang pertama, dapat menunaikan fardu kifayah. Okey, macam mana dapat menunaikan fardu kifayah? Okey, contoh jadi doktor. Okey, jadi doktor. Kita tak semua orang jadi doktor. Okey, separuh sahaja. Okey. Yang separuh saja dia dah menunaikan fardu kifayah untuk membantu manusia yang lain. Contoh dia nelayan. Okey, dia nelayan. Dia boleh membantu mencari ikan dan menjualkan kepada orang lain. Okey, seterusnya. Apa lagi? Pekerjaan apa yang boleh membantu orang lain? Pekerjaan Kejaman. apa? Kejaman. Kejamal. Okey, dia buat apa kejamal? Menolong orang banjir. Menolong orang banjir. Tak semua orang tolong kan, tapi separuh itu dia tolong semua orang. Itu adalah fardu kifayah. Ya, sebahagian dalam satu kampung tu, sebahagian dah melakukan fardu kifayah, jadinya orang yang tak buat tu tak berdosa. Lainlah fardu ain. Kalau fardu ain, kita semua wajib buat. Apa? Okey. Ustazah nampak ain tadi tapi tak ada dah. Tak ada lagi. Ya ada. Okey, seterusnya ekonomi negara bertambah maju. Okey, kalau kita buat perniagaan ataupun bekerja dalam ciri-ciri yang dicirikan oleh Rasulullah, ekonomi negara kita bertambah maju. Kenapa? Sebab kita bekerja dengan amanah, kita bekerja dengan tekun, tak ada curi tular, bekerja dengan jujur. Jadinya duit yang masuk dekat dalam syarikat tu dah boleh berkembang maju untuk negara. Okey. Jadinya contoh produk syarikat yang jual produk kan, dia syarikat dia jujur, amanah, tidak pekerja dia bekerja dengan bersungguh-sungguh. Jadinya produk dia tu boleh dipasarkan ke luar negara, contoh. Jadinya ekonomi negara Malaysia akan bertambah, berkembang. Macam tu. Okey, disayangi oleh semua orang. Semua orang. Saya tak letak orang kat sini.
disayangi oleh semua orang. Kenapa disayangi semua orang bila kita buat adab-adab bekerja ni? Siapa boleh jawab? Hakim nak jawab, Hakim. Okey, bila kita buat semua kebaikan dalam bekerja, semua orang sayang kita. Semua orang suka nak berkawan dengan kita. Bos pun akan suka. Garing ke? Okey, sebab apa? Sebab dia adalah ciri-ciri pekerja cemerlang. Contoh kalau dalam kelas, ciri-ciri pelajar cemerlang. Dalam kelas dia selalu tanya, tak faham dia tanya, buat kerja sekolah. Jadinya cikgu pun, semua cikgu akan sayang kat dia. Betul tak? Pernah buat tak? Tak betul. Kenapa? Betul. Okey, seterusnya. Melahirkan pekerja yang mahir dan terlatih. Ui, panas. Pekerja yang mahir dan terlatih. Bila kita dah buat bekerja bersungguh-sungguh semua tu kan, okey, dia akan jadi bertambah mahir dan terlatih. Bila dah mahir dan terlatih, dia boleh ajarkan kepada orang lain. Dia dapat ajar pekerja baru. Macam mana nak buat ni? Contoh nak menjahit. Dia kerja menjahit kan. Okey, dia tolong orang baru menjahit. Dalam pekerjaan kita kena tolong menolong, bantu sama pekerja. Jadinya janganlah macam sombong. Contoh dia dah kena puji dengan bos dia kan. Lepas tu dia sombong. Buat sendirilah orang baru. Kan buat sendirilah. Jangan conteng skrin. Okay. Seterusnya, kuat dan cekap menghadapi cabaran. Okey, dalam pekerjaan mesti ada cabaran. Apa itu cabaran? Cabaran itu adalah permasalahan. Contoh kamu dalam kelas pun ada masalah-masalah yang tertentu. Contoh, tak tahulah kerja sekolah yang ustazah bagi ni macam susah je. Jadinya tanya kawan kelas dulu. Kalau kawan kelas tak boleh, baru tanya ustazah. Kita saling bantu. Itu adalah dalam kelas. Kalau dalam pekerjaan pun sama. Dia akan jadi kuat dan cekap dalam menghadapi cabaran. Bila ada banyak masalah, bila ada cabaran banyak, dia akan lagi lebih kuat. Tak adalah macam nak berhentilah kerja. Tak naklah kerja sini. Contoh kalau sekolah, tak naklah sekolah sini macam tak best je, banyak je masalah. Macam tu, kita kena kuat menghadapi cabaran. Okay, last sekali, mendapat rahmat Allah. Bila kita dah buat semua ni dan buat adab-adab bekerja, mendapat rahmat Allah. Ini adalah yang paling penting tau. Mendapat rahmat Allah. Dalam mendapat rahmat Allah, dapat keberkatan dalam rezeki. Dapat banyak pahala. Bila kita buat dengan ikhlas. Ni, alah, nak pergi meja, malaslah. Nantilah. Tak bolehlah macam tu. Dia kena buat dengan tekun, amanah. Baru dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu adalah hikmah mengamalkan adab bekerja. Kita tengok yang seterusnya. Akibat mengabaikan adab bekerja. Apa yang kita dapat bila kita tak ikut adab bekerja ni? Okey.
Yang pertama, okey, Ustaz nak surah Luqman boleh baca Luqman? Baca yang pertama ni Luqman. Mendapat kemurkaan Allah. Okey, yang pertama mendapat kemurkaan Allah. Kita tahu tak kemurkaan Allah ni apa? Contohnya Allah macam marah lah. Okey, tak suka dekat orang tu. Dia dah contoh dia dah Allah bagi rezeki kat dia dalam dapat kerja tu, lepas tu dia malas nak buat kerja tu. Jadinya mendapat kemurkaan Allah. Okey, yang kedua, Akid. Baca Akid. Dibenci masyarakatan. Dibenci masyarakat. Okey, dibenci masyarakat. Kenapa dibenci masyarakat? Okey, bila dia dah malas kan, contoh dia dah malas buat kerja. Dia tak jujur, dia tak amanah dalam pekerjaan. Jadinya orang sekeliling dia tak suka dia. Jadi tak suruh dia buat. Contoh, bos dia suruh bagi duit. Pergi bank in dekat bank. Tapi dia ambil duit tu. Dia guna duit tu. Jadinya orang jadi tak suka dekat dia. Yang ketiga, Hakim. Hakim ada tak? Ada. Okey, baca yang ketiga. Yang ketiga, Negara. negara kau cabutlah makan tu. Menjadi mundur. Apa? Menjadi mundur. Menjadi Okay. Mundur ni macam mana? Okay, tadi kalau kita buat adab bekerja jadi maju kan. Bila kita tak buat adab kerja jadi mundur. Jadi ke belakang, jadi bankrupt. Gitu. Boleh menjadikan negara itu bankrupt. Tahu tak bankrupt? Muflis. Semua negara tak suka dengan negara sesebuah negara tu sebab dia tak mengamalkan adab-adab bekerja lah. Contoh. Okey, yang seterusnya diberhentikan kerja. Bila bos dah tak suka, kawan-kawan dah tak suka, rakan sekerja tak suka, akan diberhentikan kerja. Buat kerja sambil lewa. Jadinya baik ambil orang lain yang banyak lagi nak kerja kan. Dia buat kerja main-main jadinya ambil orang lain. Ambil orang lain yang nak kerja bersungguh-sungguh. Okey, seterusnya timbul amalan rasuah. Okey, rasuah tu apa? Rasuah tu bila dia contoh dia malas buat kerja lepas tu dia suruh orang lain. Aku bagi RM1,000 kau buat kerja aku ni. Tak boleh lah macam tu. Sebab malas dia suruh orang lain dengan membayar duit yang banyak lah. Barulah orang tu nak buat. Okey, seterusnya prestasi kerja menurun. Prestasi kerja menurun tu contoh dia awal bulan dia pekerja yang cemerlang, terbilang, bijaksana. Bila dah nak akhir-akhir tu dia dah mula dah malas. Apa benda semua tu kerja dia pun makin menurun, prestasi dia pun makin menurun. Okey, sama juga dalam kelas. Okey, awal tahun, peperiksaan awal tahun dia dapat 100% kan. Subjek akhlak 100%. Tiba nak akhir tahun dia macam malas nak belajar. Dia malas nak tanya cikgu apa yang dia tak faham. Tiba-tiba dia dapat 20 markah sahaja. Itu adalah prestasi menurun. Okey, faham? Siapa tak faham bagi tahu. Jangan senyap je. Okey, seterusnya kerja tidak berkualiti. Okey, kerja-kerja yang dia buat semuanya tak berkualiti. Tak berkualiti tak boleh pakai juga orang kata. Tak boleh pakai. Semuanya di reject.
Okey, boleh faham akibat mengabaikan adab bekerja dengan hikmah adab bekerja? Boleh? Boleh tak? Okey, boleh. Okey, seterusnya kita tengok dekat kepentingan adab bekerja. Sudah tu makan. Okey, apa kepentingan adab bekerja? Yang pertama adalah mengeluarkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti. Kepentingan. Pentingnya adab bekerja, dia boleh keluarkan produk dan perkhidmatan. Perkhidmatan ni adalah dia bekerja tu lah. Ciri-ciri orang bekerja tu. Berkualiti. Pekerja yang cemerlang. Boleh menjadi pekerja yang cemerlang, terbilang dan gemilang. Contoh. Sama juga pelajar. Boleh menjadikan cemerlang, gemilang, terbilang. Lagi apa lagi? Bijak, pandai, kemas. Semuanya semua nak kan? Semua ciri-ciri tersebut kan? Semua orang nak. Okey, yang kedua mencari rezeki yang halal. Okey, tak semestinya bukan kerana duit sahaja. Okey, betul tak? Kamu bekerja tak apalah, tak halal pun, yang penting banyak duit. Betul tak? Ke salah? Okey, kita mestilah fokus dengan halal dulu, rezeki yang halal. Baru tengok berapa contoh gaji dia contoh. Okey, jangan tengok gaji dulu baru tengok pekerjaan tu halal ke. Jadi selalu kalau orang sekarang kan dia tengok banyaknya duit gaji dia. Dia tak tahu apa kerja tu. Tiba-tiba jadi pengedar dadah. Patutlah gaji banyak. Jadi pengedar dadah. Tak boleh tengok itu. Kita kena cari dulu pekerjaan yang halal. Barulah kita dapat rezeki yang halal. Okey, seterusnya menjadi pekerja cemerlang. Macam Ustazah cakap tadi. Okey, mengurangkan masalah dan aduan dalam pekerjaan. Okey, kuranglah bila kita dah buat adab-adab pekerja, kuranglah kawan-kawan kerja kita ngadu kat bos. Bos, contoh bos, Ali ni dia banyak masalah lah. Dia tak suka buat kerja lah. Macam tu kan contoh. Bila dia buat kepentingan adab bekerja ni, dia buat adab-adab bekerja, tak adalah orang mengadu pasal dia. Sama juga dalam kelas. Contoh, Cik Ustazah bagi kerja grup. Kerja grup contoh, Hakim dengan Akid. Lokman dengan Nuaim. Contoh. Nazrul? Contoh, Ustazah contoh. Naim mana? Naim. Okey, contoh grup yang pertama. Grup yang pertama Hakim dengan Akid kan. Dia buat kerja tak habis. Lepas tu grup Lokman pun cakap dekat Ustazah. Ustazah, grup Hakim dengan Akid tu tak habis lah buat kerja. Macam mana dia nak bentang kerja sekolah dia. Dah ada orang mengadu. Contohlah macam tu. Tu dalam kelas. Dia tak buat kerja habis. Faham tak? Macam tu. Jadinya kita kena sama-sama buat kerja tu dengan cepat siap, berkualiti dan sebagainya. Okey, boleh tak kalau kamu ada tak buku ke kertas ke dekat kamu? Ataupun pen, pensel? Ada? Ada tak? Apa itu? Dengar. Ada buku ke? Kertas ke? Okey, sediakan. Sebab yang datang kelas online ni Ustazah bagi terus kerja sekolah. Boleh? Hello. Nanti kamu tak buka Google Classroom. Bagi teruslah. Senang sikit. Boleh? Yelah. Okey. Ada buku yang nak beli tu.
Ada buku yang tak beli ya? Ada buku yang tak beli? Okey, kamu Nak tak beli. dapat lagi. Nanti Ustazah bacakan, kamu tulis dalam bahasa Melayu dulu, lepas tu jawikan. Boleh? Boleh tak? Okey. Contoh Ustazah baca. Kepentingan adab bekerja. Kamu pun kena jawikan. Itu adalah kerja sekolah dia. Boleh? Senang je. Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Okey. Tak nampak pun pegang pensel. Okey. Nanti tulis hari dengan tarikh ke. Ikut sekali lah. Tulis hari dengan tarikh. Lepas tu tulis nombor 1. Ikut sekali. Tulis nombor 1. Ustazah baca Ustazah baca. Kerja kamu kena jawikan perkataan itu Betul. Nombor 1. Niat kerana Allah. Niat kerana Allah. Okey, nanti selanglah 2 baris ke 3 baris ke. Kalau di buku kamu ada baris lah. Kalau guna kertas kosong, tinggalkan ruang sikit untuk kamu jawikan Okey, nombor 2. Okey, tumpah air tu dek. Pekerjaan berkualiti. Berkualiti. Aduh, tak madam ah. Nyemik dah agak aku dah. Okey, dapat? Boleh? Okey, kalau tak dapat Ustazah akan letak dekat Google Classroom juga. Nanti boleh tengok kat situ. Okey, nombor 3. Siapa nombor apa ni? Guru cemerlang. Guru cemerlang. Dah. Okey, nombor 4. Rezeki. Rezeki. Apa? Rezeki. Nombor 4. Rezeki yang halal. Sabar. Okey, dapat? Dah. Okey, nombor 5 last. Ekonomi negara maju. Okey. Dah. Okey, lepas ni Ustazah dah stop kelas. Okey, masa setengah jam lagi kamu buat kerja yang Ustazah bagi. Boleh? Jadinya bila dah siap terus boleh hantar dekat. Nombor 30. Apa? Nombor 30. Nombor 30. Nombor 3 adalah guru cemerlang. Dek, nak air lagi. Okey. Boleh adik nak pergi belajar juga. Forensik ni. Okey. Dah dapat akhir? Okey, masa setengah jam ni buat sampai siap, okey? Nanti tak adalah ni Dah. tak bertambah kerja sekolah kan. Kalau kamu siapkan terus, boleh hantar terus. Okey? Boleh? Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.
Salam. Buat ya. Okey.